Okey, Assalamualaikum. Cikgu nak terangkan sikit macam mana kamu nak lengkapkan senarai bahan ni. Okey, untuk senarai bahan kamu dah ada kan? Untuk bilangan, senarai keperluan, kuantiti apa semua ni dah dapat dah jumlah yang kamu nak jual tu lah. Contoh dia RM140. Okey, dah settle dah yang tu. Jadi, bila dah settle yang ni, lepas tu apa yang kamu nak buat seterusnya adalah kita nak tetapkan anggaran kos. Anggaran kos ni masih lagi di bawah elemen 6.1. Jadi, apa yang perlu kamu ada untuk kita buat anggaran kos? Nah, anggaran kos kamu kena ada kos upah, kos elektrik. Okey, kos upah dan kos elektrik tu akan menentukan kos pengeluaran. Jadi, kos upah ada yang tanya, Cikgu, kos upah dengan kos elektrik tu wajib ke? Okey, kos upah ni kita perlu adakan supaya kita nak tahu berapa pekerja diperlukan, berapa orang pekerja diperlukan untuk menyiapkan satu produk. Jadi produk yang kamu buat ni, kamu kena bayangkan kamu nak pasarkan. Kalau produk ni berjaya mendapat permintaan ramai, kita akan pasarkan secara mass production. Jadi bila kita nak pasarkan, so kita akan keluarkan dengan keadaan yang banyak lah. So kita mengandaikan untuk satu-satu produk, kamu andaikan seorang saja pekerja diperlukan untuk menyiapkan satu produk kamu ni. Jadi kita andaikan seorang pekerja darab dengan 10 jam. So kita kata 10 jam diperlukan untuk siapkan satu produk. Terpulang lah nak buat 8 jam ke, 4 jam ke ataupun 24 jam ke, dan kita kata 1 jam kita bayar RM3 dekat dia. Nah, jadi kos upah RM30 ni adalah bermaksud untuk satu produk. Kita nak upah RM30 dekat dia bila dia buat produk kita bagi siap. Bukan kata kita upah kat orang tu. Macam kita, pekerja tu adalah pekerja kita. Kita bos, kita upah seseorang, kita ambil dia bekerja dengan kita, dan kita kata, okey, 1 jam kalau hang boleh buat benda ni, aku bayar kat hang RM3. Jadi boleh siap, kalau benda ni boleh siap dalam 10 jam, aku bayar kat hang RM30. Macam itulah, lebih kurang lah. Okey, lepas tu pula untuk kos elektrik. Kos elektrik ni kena ada lah. Nah, hampa lah ni hidup dalam keadaan elektrik. Mana ada hampa hidup dalam gua, tak ada elektrik apa. Kita nak buat benda apa, walaupun kita tak pakai dari segi karan, apa mesin-mesin apa semua. Tapi kita guna lampu, kita guna apa phone lah, apa nak buat ni, mesti kena ada juga kan. Nak menghidupkan, nak kena ada kipas angin. Takkan tak ada angin kot nak buat projek ni. Hangat lah. Nah, nak bagi siap projek ni. Okay, so kena ada lah kos elektrik daripada 10 jam yang kita buat tadi tu. Nah, kita upah pekerja kita 10 jam. Jadi 10 jam jugalah kita nak kena kira berapa kos elektrik kita nak kena tanggung dengan tempoh masa 10 jam pekerja kita nak buat satu-satu produk tu. Okey, so kita dapatlah RM4.5 kupang. Nah, upah RM30, kos elektrik RM4.5 kupang. Dan kita masukkan jumlah ni dalam kos pengeluaran. Kos pengeluaran sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos elektrik. Kos bahan tu hampa dah kira kat atas ni tadi. Nah, yang dalam jadual tu kamu dah dapat jumlah dia, masukkan dalam ni. So dapatlah kos pengeluaran modal kita lah, kata modal tetap lah, modal kita untuk buat satu produk. Okey, lepas tu isu dia sekarang ni macam mana nak kira margin keuntungan. Okey, margin keuntungan dia ada dua cara. Sama ada kamu nak tetapkan harga terus. Okey, katakan satu produk aku nak untung RM20. Jadi tetap je lah RM20, RM RM20. Nah, ataupun kata, okey, satu produk aku nak untung 15%. So, kita ambil 15/100 kali dengan 174.50. So, kamu kan dapatlah berapa nilai dia kat sini. Nah. Macam Kak Wan Azida ni, janganlah pelik. Kenapa dia ada 25.50? Sebenarnya dia guna formula yang sama. Cuma dia modify sikit supaya bagi dapat nombor angka untung tu cantik 25.5. Dia nak bagi cantik je, sebab tu dia buat 14.6 ni. Nah, kalau hangpa tak mau fikir pelik-pelik, hangpa just ambil je lah 15% ke 18% ke. Kebiasaannya company besar-besar dia akan ambil margin keuntungan dalam bentuk peratus. Berapa persen dia nak untung. Jadi cikgu cadangkan kamu pun ambil dalam bentuk peratus lah. Okey, bila dah dapat kos pengeluaran, darablah dengan untung hampa nak ambil berapa. Katakan 18%. So 18/100 kali dengan RM 174. Ini saya ambil contoh yang Kak Wan Azida lah.
0.5, dapatlah berapa sini margin keuntungan? Okey, margin keuntungan ni lah yang kamu akan tambah dengan kos pengeluaran di atas ni. Okey, dan kita akan dapat harga jualan. Nah, kos pengeluaran kita tambah dengan margin keuntungan. Inilah kita nak jual banyak ni. Nah, yang ni lah kita nak jual. Habislah. Dekat tu je lah. Simple saja. Yang susah dia yang nak buat yang atas ni. Macam mana nak buat anggaran harga apa semua ni. Yang di atas ni. Kalau projek tak siap lagi pun dah boleh buat dah boleh anggar dah. Sebab saya bukan ada masa nak pergi kedai tanya harga ni berapa duit. Anggaran tu agak bagi logik saja. Nah, okey nah. So itu saja.